Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Begitu cepatnya PAS membuat keputusan terhadap 7 kerusi Wakil Rakyat Bersatu yang diwar-warkan bakal dikosongkan dan akan diadakan pilihan raya kecil bagi menghukum 6 orang yang menyokong Anwar Ibrahim itu. Namun demikian, yang menggemparkan kita ialah yang memberikan respon segera ini adalah parti PAS. Apabila PAS kata mereka sedia tanding di 7 kerusi Wakil Bersatu yang berpaling tada. Begitu yakinnya PAS untuk memenang. Sehingga ada yang kata PAS nih belum ditawarkan, dah mula terhege-hege nak ambil pula. Tapi ada juga netizen kata kalau ini terus berlaku, ini menjadi isyarat pertanda baru bahawa PAS dan Bersatu mungkin akan berpecah tidak lama lagi. Bayangkan 7 kerusi yang mahu ditandingi, yang disedia ditandingi oleh PAS ini adalah milik sebenar-benarnya adalah Parti Bersatu. 7 ahli parlimen yang meninggalkan Perikatan Nasional itu ialah yang meninggalkan ataupun memindah sokongan kepada Anwar Ibrahim ialah 7 orang, dan mereka ini semuanya bertanding di atas tiket Parti Bersatu. Jadi dengan kesediaan PAS mengatakan mereka sedia menandingi atau bertanding di 7 kerusi Wakil Bersatu yang berpaling tadah ini menjadi satu persoalan. Adakah Perikatan Nasional mampu bertahan lebih lama? Karena awal-awal lagi sudah mula dilihat oleh netizen, dapat dikesan bahawa PAS mula merebut kerusi Bersatu. Konflik mula berlaku. Perebutan kerusi mungkin tidak akan dapat dielak apabila PRU 16 akan datang diadakan. Jadi kata mereka, adakah Bersatu akan merajuk lalu meninggalkan Parti Perikatan Nasional atau memecat saja Parti PAS? PAS sedia bertanding di 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dijangka akan dikosongkan susulan tindakan Wakil Rakyat Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mursidul Ampas Hashim Jasin berkata, berdasarkan Akta Lompat Parti 2022, pilihan raya kecil PRK akan diadakan dan partinya bersedia untuk meletakkan calon jika bertanding mandat untuk diberikan mandat untuk bertanding. Saya juga yakin dalam suasana muhibah dalam komponen parti-parti PN, kita dapat selesaikan isu calon itu dengan sebaik-baiknya, kata beliau menurut laporan Harak Haderi. Tetapi ramai penganalisis politik tidak bersetuju dengan pendapat itu. Setakat ini 6 ahli parlimen dan seorang adun Bersatu telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar. Mereka ialah Syed Abu Hussein, Muhammad Azizi, Hanafi Zakaria, Zulkafli Hanafi, Zahari Kecik, Iskandar Zulkarnain dan Suhaili Labuan. Manakala adun yang terbabit pula ialah Abdul Rashid Ashari, datang daripada kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang. Susulan itu pada 2 Mac lalu, Bersatu memindah perlembagaan parti dalam usaha untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tada pada masa hadapan. Sehubungan itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, keahlian 6 ahli parlimen dan seorang adun parti itu yang berpaling tada telah tergugur dengan secara otomatik. Tegas Razali, mereka juga perlu mengosongkan kerusi kawasan masing-masing dan tidak mampu menunggu surat pemecatan. Mengulas lanjut, Hashim berkata PAS yakin peluang untuk PN menang lebih cerah sekiranya perlu menghadapi PRK. Pilihan raya ini sudah menjadi adat. Ada yang kalah dan ada yang menang. Kita juga sudah bersedia untuk kekuatan jentera kita jika berlaku PRK, kata beliau lagi. Berapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah Black Hawk kata, dah mula tunjuk tamak lebay PAS, lebay Hashim, mengapa Bersatu cuma layak tukang pacak bendera, kata beliau.
Black Panther kata no problem lah Tuan Lebay. Dengan berbesar hati kami mengusulkan satu pilihan rek kecil di kecil pusingan awal diadakan dalam PN. Siapa menang, siapa turun padang berentak dengan PH atau UMNO. Sudi kapas berkorban dan ganti Muhyiddin, kata Red Mouse. Maknanya mereka sanggupkah untuk berkorban atau bersatu sanggupkah berkorban? Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata padan muka papagomo. Ada juga yang kata habislah papagomo. Ada juga yang kata macam manalah nasib dengan papagomo ini. Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada AGC dan juga daripada mahkamah. Apabila AGC menolak representasi Wan Azri untuk menggugur tuduhan hasut. Timbalan pendakwa raya berkata, perbicaraan akan diteruskan pada 11, 12, 29 dan 30 Julai ini. Dengan pengurusan kes selanjutnya adalah pada 4 Julai ini. Representasi dikemukakan bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris untuk menggugurkan pertuduhan, menyebut kata-kata menghasut, mengaitkan kerajaan pro-Israel dan Barat tahun lepas ditolak Jabatan Peguam Negara. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Depa Nair Tevarhan kepada Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali dalam prosiding sebutan bagi mengetahui status representasi dikemukakan Wan Azri atau papagomo pada 41 pada 5 April lalu. Berhubung representasi dikemukakan tertuduh pada 5 April lepas, arahan yang diterima daripada AGC pada pagi ini adalah meneruskan kes. Representasi tertuduh ditolak, kata Depa. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Kalmiza Saleh berkata pihaknya menyerahkan beberapa dokumen berkaitan perbicaraan kepada pihak pembelaan dan memohon tarik pengurusan kes dalam masa sebulan bagi menyerahkan baki dokumen. Peguam Logan Eskandar Abdullah yang mewakili Wan Azri atau papagomo mengesahkan perkara itu. Sehubungan itu, Siti Aminah berkata, kes akan diteruskan dengan perbicaraan pada tarikh ditetapkan sebelum ini, iaitu pada 11, 12, 29 dan 30 Julai, serta menetapkan tarikh pengurusan kes selanjutnya ialah pada 7 Julai ini. Pada 8 Januari lalu, Wan Azri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut kata-kata menghasut, mengaitkan kerajaan pro-Israel dan Barat di Facebook. Dia didakwa menghasut di Facebook Khalid Hamidi Matkul, dan kata-kata itu dilihat individu di seunit kondominium di Jalan Tongshin, Bukit Bintang pada 1 tengah hari jam 8 November 2023. Pendakwaan bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang boleh membawa denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan diumumkan oleh AGC ini, maka betullah kata netizen di awal tadi, ada yang memberikan komen habislah papagomo, apalah nasib papagomo ni, adakah beliau mampu mempertahankan diri beliau ataukah beliau berpotensi pula tiba-tiba kalah dihukum denda dan juga penjara maksimum. Kita tengoklah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sah Rosmah Mansur terima arahan daripada mahkamah yang paling mengerikan. Baru-baru ini Rosmah Mansur telah disaman sebanyak
AS ataupun American Dollar 346 juta. Kalau didarab dengan wang ringgit Malaysia, ianya menghampiri 1 bilion. Wow, ini bukan satu nilai yang biasa-biasa. Ini nilai yang luar biasa. Hari ini, akhirnya, Mahkamah mengarahkan Rosmah Mansur memfailkan pembelaan saman AS 346 juta ringgit daripada 1MDB. Rosmah Mansur ditetapkan untuk memfailkan penyataan pembelaannya pada 4 Julai terhadap saman sivil berjumlah American Syarikat Dolar 346 juta daripada 1MDB dan 10 pihak yang lain. Tuntutan itu berhubung dakwaan menerima barang kemas dan juga barangan mewah lain yang dibeli dengan dana yang digelapkan daripada syarikat pelaburan negara itu. Peguamnya Muhammad Bahrudin Muhammad Arif berkata ini antara arahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semasa pengurusan kes tindakan sivil itu pagi tadi. Peguam itu berkata isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjarakan sebelum ini telah hadir bagi melawan saman itu. Berikutan pengurusan kes hari ini, Mahkamah Sivil menetapkan penyataan tuntutan saman yang akan difailkan oleh 1MDB pada 4 Jun. Pembelaan oleh Rosmah difailkan pada 4 Julai dan jawapan oleh 1MDB kepada pihak pembelaan pula akan difailkan pada 2 Ogos. Pengurusan kes seterusnya melalui Zoom adalah pada 14 Jun, kata peguam itu kepada Malaysia Kini. 1MDB dan 10 pihak terbabit atau tersebut memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 Mei lalu dengan menamakan Rosmah Mansur sebagai defendant pertama dan Shabnam Naredas Daswani sebagai defendant kedua. Menurut salinan writ saman itu, pelanatif mendakwa Rosmah menerima ribuan barang kemas, jam tangan dan beg tangan yang ditulis atau dibeli oleh Shabnam dengan menggunakan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan pelanatif yang lain. Selain itu, 1MDB, 4 lagi pelanatif adalah subsidiari syarikat itu, iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, dan Global Diversified Investment Company Limited. Pelanatif yang lain adalah bekas subsidiari 1MDB SRC International Sdn Bhd dan 5 syarikat yang dalam proses pembubaran, iaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alson Change Holding Limited, Break Rock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Pelanatif mendakwa premis tuntutan mereka adalah tuntutan proprietari berequity dan atau penerimaan harta amanah atau hasilnya yang dapat dikesan yang tidak berpatutan atau diketahui penerimaan yang diketahui dengan atau bantuan tidak jujur dalam pecah amanah atau pelanggaran kewajipan fiduciary bantuan tidak jujur dan atau pengayaan tak patut. Mereka mendakwa wang dipindahkan menggunakan pelbagai entiti luar pesisir termasuk 5 pelanatif yang terlibat sebelum diberikan kepada 48 vendor yang berpengkalan di tidak kurang daripada 14 bidang kuasa untuk pembelian barangan mewah. Sebanyak 320 bayaran sedemikian berjumlah AS dolar 346 juta 10,489 juta AS dolar telah dibuat dakwa mereka. Selain menuntut arahan agar Rosmah membayar lebih AS
346 juta kepada mereka. Pelanatif turut memohon mahkamah antaranya agar mengarahkan defendant untuk membayar ganti rugi atau pampasan berequity yang ditetapkan mahkamah, ganti rugi keterlaluan dan atau ganti rugi teladan serta relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Mampukah Rosmah Mansur membayar US dollar 346 juta ini kalau beliau kalah dalam kes ini? Ini jumlah yang sangat besar dan dari mana mau dapat duit sebanyak itu? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda.